والنور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة، بها أمطرت في الخافقين سماء.
Tes. Boleh respon tak? Sekarang ni suara dah ada dah? Cuba respon sikit. Okey. Baik, tadi saya cakap sorang-sorang lah tu ya. Allahu Akbar. Tadi tu kira apa? Rehearsal lah tuan-puan eh. Tadi tu kira raptai lah. Kan selalu sebelum majlis ada raptai kan. Tadi tu saya anggap itu raptai lah untuk saya eh. Baik, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya saya mohon maaf. Mic saya on je tadi sebenarnya. Semua okey. Cuma biasalah. Saya kena reset balik. Saya punya peranti ni. Sebab saya ada pakai satu alat ni untuk cucuk semua bahagian ni, mikrofon pun semua kan. Kalau ikut indikator kat sini elok je dia berjalan. Cuma dia tak detect masuk dalam software ni. Tadi nampak Ustaz bercakap tapi tak ada suara. Tak apalah. Itu raptai tuan-puan. So jangan bimbang. Suara dah ada dah insya-Allah. Semua dah kata okey. Ada yang cemeh kejap. Baik, jadi alhamdulillah. Tadi tak ada apa pun, mukadimah macam biasalah kan sebelum kita mula kelas. Jadi apa pun tuan-tuan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Tadi saya cuma cakap ajak sama-sama kita bersyukur. Macam biasalah intro saya awal-awal kan. Belum start lagi. Awak jadi gitu. Oh, kiranya tadi lagu pun tak dengar lah ya kiranya. Ada je lagu tadi sebenarnya tuan-puan. Tapi itulah ceritanya. Saya punya alat ni dia tak masuk kat software. So bila saya reset balik, barulah dia okey. Macam sekarang, tuan-puan dah dengar dah suara saya kan. Dan tadi intro ada je lagu sebenarnya. Cuma saya pasang. Yelah, saya ingat tuan-puan dengar, rupanya tak dengar. Gitulah ceritanya. Baik, alhamdulillah. Tak apalah. Tak ada apa pun tak ada hiburan pagi ni. Selalu ada lagu halwa telinga. Tapi tak apa, nanti penghujung kan ada lagi, insya-Allah. Sebaik saya perasan komen tuan-puan. Kalau tidak sampai lebam saya bercakap seorang-seorang ni. Okey, baik. Jadi insya-Allah bagi memberkati pertemuan kita tuan-tuan puan pada pagi ini, jom sama-sama kita dahulukan dengan bacaan pembuka Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Baik, kita teruskan dengan bacaan istighfar seperti biasa insya-Allah. Jom sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni
علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik, jadi selesai untuk bacaan pembuka kita dan bacaan istighfar sebentar tadi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberi pengampunan kepada kita semua. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi untuk hari ini tuan-puan, kita berada pada episod 192 dan kita akan terus sambung pada bacaan semasa kita, iaitu pada surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Hari ini kita akan terus sambung ayat dua ayat saja, ayat 76 dan 77. 76 dan 77 insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, seperti biasa kita akan baca dulu. Sebentar ya. Okey. Sekejap tuan-puan saya nak adjust saya punya pen ni sekejap. Okey. Baik. Jadi insyaAllah, jom kita akan baca dulu sama-sama untuk dua ayat ini. Tuan-puan dah bersedia ke? Jangan lupa untuk betulkan niat, tajdid niat kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan pembelajaran kita hari ini, insyaAllah. Tarik nafas dalam-dalam. Positifkan minda masing-masing, insyaAllah. Fikir yang baik-baik. Ya? Tenangkan fikiran. Kita nak mula bacaan ni. Okey, ready semua? Tarik nafas dalam-dalam. Sampai dalam, betul-betul dalam ni. Okey. Kita mulakan, insyaAllah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin.
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة teruskan ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, kita dah selesai dah untuk 2 ayat bacaan kita. Baik, kita akan teruskan untuk sesi bedah membedah. Jadi kepada mereka yang dah bedah siap-siap, tak apa, kita teruskan untuk menyemak. Dan kalau ada apa-apa soalan yang berkaitan, bolehlah tanya, InsyaAllah saya cuba bantu mana yang termampu. Kalau ada yang soalan-soalan yang saya tak boleh nak jawab, saya minta maaf siap-siap lah ya. Nanti saya cuba rujuk semula guru-guru saya apa ke ya. Baik, yang belum buat tak apa, jom kita bedah sama-sama. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 67. Ayat 67. Ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Bala. Baik, kat sini tuan-puan, sebenarnya kalau nak berhenti pun boleh je, tak ada masalah. Sebabkan ada sukun ni, nampak ni. Bukan sukun, tanda waqaf, maaf. Tanda waqaf. Disebut di sini waqaf jaiz. Okey, disebut di sini waqaf jaiz. Jim ni daripada kalimah jaiz lah. Jim alif hamzah zai, jaiz maksudnya harus. Jadi bila kita jumpa, kita boleh berhenti, kita boleh sambung. Jadi nak sambung boleh, nak berhenti boleh, terpulang lah. Okey. Bala ataupun bala man. Baik, di sini mat asli. Alif mat sebelumnya pada atas. Suara saya macam tersekat ni. Biasalah pagi-pagi tak. Bala man, nun mati bertemu hamzah. Jadi kat sini izhar halqi. Nun mati bertemu hamzah, izhar halqi. Kita jelaskan sebutan nun tu. Dia ada dengung dia, cuma kadar sedikit lah. Bala man u, bala man au. Au ni bacaan lin. BL. Bala man au. Bila kita sebut au tu, dia memang lembut. Dan pastikan waw kita tu, waw yang mati tu, kita muncungkan bibir lah. Sebab waw ni huruf bibir, syafatain. Au. Bala man au fa bi'ah. Fa kat sini mak asli. Bi'ahdihi. Hi kat sini MSQ. Maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Ni alif mat sebelumnya pada atas, mak asli. Bi'ahdihi. Huruf ha ni kita tak perlu pedaskan, biasa je. Bi'ahdihi. Okey. Bi'ahdihi. 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 Boleh. Baik. Maksilah qasirah. Maksilah qasirah ni dia sama je dengan mak asli sebenarnya.
dari sudut keadaan dia. Kita tengok ada ada ya mat sebelum baris bawah kan. Bi'ahdihi, bi'ahdihi, baris bawah tu. 2 harakat juga baca dia. Cuma nama je berbeza, mat silah qasirah. Kerana 2 harakat yang berlaku di sini, hi tu kan, bunyi hi 2 harakat tu dia akan berlaku ketika silah sahaja. Ketika sambung. Sebab tu namanya mat silah. Bacaan mat 2 harakat. Okey, bacaan mat silah yang berlaku ketika sambung, mat silah. Bacaan mat ataupun panjang, mat ni maksudnya panjang kan. Bacaan panjang yang berlaku disebabkan silah, kerana sambung dan dibaca dengan qasrun ataupun qasir lah. Qasirah maksudnya pendek, 2 harakat. Bi'ahdihi wattaqa. Nampak? Kalau sambung baru jadi. Kalau kita berhenti, bi'ahdih. Tu beza dia dengan mat asli. Mat asli ni kita berhenti ke, kita sambung ke, dia tetap sama juga 2 harakat. Kan? Macam wattaqa ni. Wattaqa. Qa 2 harakat mat asli. Ya, ni mat asli. Kita berhenti pun 2 harakat, sambung pun 2 harakat. Wattaqa, berhenti. Kan contoh. 2 harakat. Wattaqa fa'in. Sambung pun sama 2 harakat juga. Sebab tu dipanggil asli, tabi'i. Sama je mat tabi'i, mat asli ni, tuan-puan jangan keliru lah. Okey. Baik. Ada Quran yang tak ada simbol jim ni. Tak mengapa tuan-puan. Usah bimbang. Memang kalau cetakan Quran, bab-bab penandaan tanda waqaf ni, ada yang ada yang tak ada. Jadi jangan bimbang tentang itu. Okey. Macam pada mushaf saya ni mungkin ada. Pada tuan-puan ada yang tak ada. So jangan bimbang. Jangan jadikan benda tu macam, alamak takut nak buat apa ni. Relax je. Memang biasa macam tu. Okey. Jangan risau. Sebab tu yang ada kat sini pun waqaf jaiz je. Kan? Baik. Wattaqa fa innallah. Qa mat asli lah. Tadi saya dah sebut. Fa innallah kat sini nun bersabdu, tuan-tuan puan. Fa beratas, hamzah baris bawah. Ni bukan huruf mat So kita baca fa in wajibul ghunnah. Kat sini mat asli. Fa innallah. Kalimah Allah kita baca dengan tebal. Kalimah Allah kita baca dengan tebal. Fa innallaha yuhibbul mutta. Fa innallaha yuhibbul bul kat sini alif lam qamariyah ALQ. Okey, ha pedas jangan lupa ha ni kita sempitkan tengah lidah. Yuhibbul muttaqin. Huruf ta yang bersabdu mutta. Biasa je M-U-T-T-A. Mutta. Kemudian qaqiqu. Qaf baris bawah tebal tak? Tebal. Qaqi. Muttaqin. Baik, kat sini ma'arid li sukun tuan-tuan. Ya, ma'arid li sukun. Kat sini. M-A-L. Baik, habis satu ayat. Kita sambung untuk ayat berikutnya. Ayat 77. Innalladzi. Nun bersabdu wajibul ghunnah. Kemudian nalladzi kat sini ALS idgham syamsi ataupun alif lam syamsiyah. Innalladzi zina. Zini asli MA. Nayashtaruna.
Ru kita kena tebalkan 2 harakat, dan di sini ma asli kena tebalkan. Bukan tebal tu 2 harakat, kena tebal dan 2 harakat. Ada perkataan dan tu. Kan keliru pula kan, tebal 2 harakat. Maksudnya dibaca dengan tebal dan dibaca dengan kadar 2 harakat. Sebab apa? Ada waw mat di sini. Waw mat sebelumnya baris hadapan. Yashtaruna bi'ahdillah. Okey. Nabi'ahdillah. Kalimah Allah ni pastikan kita nipis sahaja. Bi'ahdillah. Tu dah nak pergi tebal tu. Nipis je. Bi'ahdillahi. Bi'ahdillah. Sebab apa dia nipis? Sebab sebelumnya baris bawah. Kalau yang atas ni tebal kan? Fa innallah. Yang kat sini. Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya baris atas. Yang ni pula nipis sebab sebelumnya baris bawah. Fa innallah bi'ahdillah. Nampak beza tak? Okey. Kemudian wa aymanihim. Ai di sini bacaan lunak ataupun bacaan lin, ya yang mati sebelumnya baris atas, iaitu pada hamzah ni lah. Wa ayma ma asli nihim, mim mati bertemu sa. Mim mati bertemu sa, izhar syafawi. Ma asli. Wa aymanihim wa ayma. Ingat ya tuan-tuan dan puan, untuk ya bila kita nak matikan dia, jangan kita tahan suara. Macam mana tahan ni? Wa aymanihim wa kita sekatkan laluan untuk ya tu. Jadi itu pasal bunyinya wa jadi kalau kita faham tentang sifat ya, iaitu sifat rakhawah, maka tidak akan berlakulah bunyi sebegitu. Jadi macam mana bunyinya? Wa aima, suara mengalir. Kita punya bahagian tengah lidah ni dia tidak menutup ataupun rapat pada langit tu. Jika kita rapat tengah lidah kita pada langit, itu yang jadi wa ai. Kita tak beri laluan pada dia. So beri laluan. Wa aymanihim. Him kita disiplinkan bunyi dia, kemaskan bunyi dia ya. Nihim, H-I-M. Kita tak akan sebut him. Nihim. Wa aymanihim sama. Huruf sa kita keluarkan hujung lidah kita sikit je, hujung lidah saja ya. Sama. Qalila. Baik. Tanwin bertemu qaf, tuan-tuan dan puan. Kat sini hukumnya apa? IKH. Ikhfa haqiqi. Jadi dia bertemu dengan huruf qaf. Huruf qaf ni bersifat tebal. Betul tak? Huruf qaf bersifat tebal. Jadi bila tanwin bertemu qaf, okay, first kita tahulah ikhfa tu maksudnya sembunyi. Sembunyikan sebutan tanwin tu ataupun nun mati yang ada pada tanwin tu. Jangan sebut tanwin tepat pada makhraj. Jangan sebut tanwin tepat pada makhraj. Dan kita sembunyikan tanwin itu ataupun nun, okey, di sisi huruf qaf, dan huruf qaf ni dia bersifat tebal. Dan seterusnya proses dengung itu akan berlaku secara tebal juga. Jelas tak? Thamanan qa wa aymanihim thamanan qali. Thamanan qa. Qa satu harakat je. Dan kalau kita cerita martabat ni, ia berada pada martabat adna, yang paling rendah sekali. Sebab apa? Dia jauh dengan makhraj nun. Okey. Nun hujung lidah. Kalau qaf ni dia pangkal lidah. Sebab tu dikategorikan jauh. Boleh?
وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك قليلا lan. Baik, kalau kita berhenti dia akan jadi ma'iwat lah. Qalilan, qalila. Ustaz nak tanya, kalau Syekh Masyari Rashid baca setiap bala dia berhenti, memang you Ustaz? Tak adalah. Dia nak berhenti, dia berhentilah. Sebab kan waqaf jaiz. Waqaf jaiz ni boleh berhenti, boleh sambung. Bala ni maksudnya apa? Allahumma salli Muhammad. Malah. Bala man awfa. Bukan bala Dia malah, tak silap saya tu. Betul kan saya kalau saya silap jadi bukan sebab wajib berhenti. Puan Radiah boleh. Bukan kata bila dengar Syekh Masyari baca berhenti kita pun kena ikut sebab kita menganggap ianya perkara wajib. Tidak. Sebab waqaf dalam Quran ni tak ada benda yang wajib. Okey? Dan kalau maksudnya kalau tak buat tu jadi dosa ke apa? Tidak. Bab waqaf dalam Quran ni cuma ada part-part yang kita kena titik beratkan lah ya. Bimbang ada berlakunya pertukaran maksud apa semua. Tapi kalau berbalik pada soalan tadi tu bahkan ya Puan Yahti bahkan itu maksud dia. Martabat adna. Betul. Huruf qaf Baik. Jadi bila kata adna ni yang paling rendah sekali lah. Apapun itu hanya istilah-istilah ataupun dari sudut ilmu teorinya. Cuma yang penting dari sudut praktikalnya bila kita baca tebal. Macam mana nak tebal? Wa aymanihim thamanan qalila. Boleh? Thamanan qa. Boleh tuan-tuan dan puan? Puan Radiah, sunat. Harus. Harus. Jaiz ni maksudnya harus. Jaiz. Kalau ikut bahasa Arab, jaiz ni maksudnya dibenarkan. Tapi dalam konteks Quran ni kita sebut harus. Harus. Nak buat boleh, tak buat boleh. Dia hukum-hukum Quran ini dia bukan macam hukum-hukum fiqah Semalam dalam kita saya ada sebut kan benda ni. Kalau kata wajib tu macam wajibul gunnah, bukanlah wajib tu maksudnya kalau tak buat tu jadi dosa. Dia tak sama dengan hukum syar'i. Kita panggil sini wajib sina'i. Wajib kat sini wajib sina'i. Maksud wajib yang diadakan. Bukannya wajib syar'i. Maksudnya dalam hukum syarak kalau kita tinggal tu kalau macam semayang, tinggal semayang. Itu jadi berdosa. Boleh. Baik. Tadi saya nampak macam ada soalan. Puan Asmah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ada Quran, ada yang lah kecil, ada yang tak ada. Waalaikumsalam Puan Asmah. Okey, bab Quran yang ada lam alif kecil dengan tak ada ni. Begini tuan-puan Kan dalam Quran ada satu simbol lam alif kecil. Betul tak? Okey. Memang kalau apa yang kita belajar, kita faham bila kita nampak lam kecil ni, kita tak boleh berhenti kat situ. Betul tak? Itu fahaman kita lah. Tapi kalau ikut sebenar-benarnya, sebenar-benarnya, kalau kita nak berhenti kat lam alif tu, pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Cuma jangan ibtidak ayat selepas dia tu. Faham tak? Bila kita berhenti pada lam alif tu kan, sepatutnya apa yang kita faham selama ni lah, kita faham tak boleh berhenti. Betul tak? Tapi andai kata kita baca semput dan sebagainya, ataupun ada Quran yang tak ada simbol tu, jadi kita berhenti kat situ. Ada masalah tak? Tak ada masalah pun. Cuma nak mengelakkan daripada kecacatan daripada pada maksud ayat tu, kita patah balik ambil ke belakang.
Jangan terus ibtidak kat situ. Sebab tu dinamakan waqaf qabih kat situ. Mamnu'. Faham tak? Jadi Puan Asmah, terbaik soalan ni. Dan saya baru dapat pencerahan ni pun baru ni. Dikongsikan oleh guru saya. Okey, berceritalah bab lam alif ni. Jadi alhamdulillah. So kebetulan pula ditanya begini, so saya bolehlah kongsi balik. Kan? Lam alif tu. Memang pada fahaman kita, kita tak boleh berhenti. Kita elakkan untuk berhenti kat situ. Tapi andai kata dah terberhenti sekalipun, okey, tak apa, tak ada masalah. Cuma jangan ibtidak terus selepas dia. Ibtidak ni maksudnya jangan mulakan terus selepas dia. Bayangkanlah, saya bagi contoh. Umpamanya begini. Kat sini ada lam alif. Contoh, Ustaz, bayangkan kat sini ada lam alif. Ni. Kat sini. Ni contoh je tuan-puan bukan betul-betul. Wa aymanihim thamanan qalilan. Bila kita nampak lam alif ni kita takutlah. Oh, tak boleh berhenti. So kita akan sambung. Tapi bayangkan kita tak cukup nafas dan sebagainya. So kita terpaksa juga berhenti kat sini, nak tak nak. Wa aymanihim thamanan qalila. Dah tak boleh dah, walaupun ada lam alif. So tak apa, berhenti je. Berhenti. Cuma jangan ibtidak kat sini. Patah balik, ambil belakang. Wa aymanihim thamanan qalilan ula. Jelas tak? Puan Asmah. Jadi memang berbalik pada soalan tadi, memang ada Quran yang ada lam alif, ada yang tak ada. Jadi itu tuan-puan jangan bimbang lah. Benda ni pernah ditanya juga sebelum ni. Okey, kenapa ada yang ada yang tak ada? So lain orang kata apa? Setiap yang menulis bagi dhab tanda-tanda ni, maka mereka adalah cara penafsiran mereka. Sebab tu dia letak kat sini, ada yang letak kat sini, ada yang letak kat sini. Apa-apa pun dia tidak akan mengubah makna ayat lah. Mereka tu ahlinya. So janganlah kita risau dan takut. Okey. Wallahu a'lam. Itu sahaja. Kita ghostan. Kita ghostan ke belakang. Tengoklah mungkin satu kalimah ataupun dua kalimah ke belakang tu. Nak ghostan tu, patah balik tu. Macam ni kan. Wa aymanihim thamanan qalilan. Kita berhenti kan, qalila, ambil balik. Wa aymanihim. Begitu. Boleh. Baik, jom kita sambung lagi. So kalau kita berhenti tuan-puan, dia akan jadi ma'iwat lah ya. Thamanan qali. Thamanan qalila. La mat iwad. M-I. Baik. Tapi kalau kita sambung qalilan ula, dia akan jadi izhar, tuan-puan Dia akan jadi izhar halqi kalau sambung. Jadi tuan-puan boleh tandalah kat Quran masing-masing, kalau sambung dia akan jadi izhar halqi. Tanwin bertemu hamzah. Wa aymanihim thamanan qalilan ula. Boleh? Itu je. Baik. So nanti kalau kita berhenti kat sini qalila, kita ambil semula pada wa aymanihim. Ambil kat situ. Ula. Baik. Ni waw yang ada bulat kat atas ni tuan-puan. Kita tak panggil waw mat, kita panggil waw ziyadah ataupun huruf ziyadah. Jadi tidak ada pada bacaan. Abaikan. Maka U ni jadi satu je. Ula. Okey. Ulaika la khalaqa lahum. La kita panjangkan. 4 ataupun 5 harakat, hukumnya
MWM. Mad wajib muttasil. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Satu kalimah ni, inilah dia, ulaika. Ya? Ulaika. Baik. Huruf kaf baris atas macam biasa, ka. Dan ni kepala huruf kaf. La dua harakat. La di sini dua harakat. Mad asli. Khala, la pun sama. Mad asli. MA. MA. Ulaika la khalaqa lahum. Khalaqala. Khalaqalahum. Qalahum. Mim mati bertemu fa. Kat sini izhar syafawi. IZS. Untuk qaf tebal, kha pun sama tebal. Khalaqalahum. Kha tebal, qaf tebal. Khalaqala. Ulaika la khalaqa lahum. Hum kita kemaskan bunyi dia. Fil ALQ. Alif lam qamariyah. Kemudian A. A bunyi A. Bunyi A. Mak badal. MB. Kejap saya betulkan. Mak badal. A ni al ni tambahan alif lam qamariyah kan. Jadi A ni sebenarnya di awal kalimah lah. Akhirah. Jadi mak badal ni akan berlaku apabila hamzah dua harakat yang berada di awal kalimah. Ingat lagi tak? Hamzah yang dibaca dua harakat dan kedudukannya di awal kalimah. Akhirah. Okay, sama je dengan hukum asli kita baca dua harakat. Khira. Kha tebal. Ra pun sama. Tebal juga. Akhira. Akhirati wala. Tiwala. Lam asli. Yukallimuhumullah. Lam asli. Yukallimuhumullah. Kalimah Allah ni dibaca tebal. Tebal sebelumnya baris depan kan. Baik, kalau kita berhenti pada kalimah Allah ni, sekali lagi kita baca, kita berhenti kat situ. Wala yukallimuhumullah. Dia akan jadi ma'arid li sukun kalau berhenti. Kalau kita berhenti, dia akan jadi ma'arid li sukun. Wala yukallimuhumullah. Ma'arid li sukun. Kalau kita sambung, dia tak jadilah. Baca dua harakat je mak asli pada kalimah Allah tu. Wala yukallimuhumullahu wala. Boleh? Wala. La mak asli. Nun mati bertemu dha, ikhfa haqiqi. IKH. Ikhfa. Sembunyikan nun. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Sembunyikan nun di sisi huruf dha. Huruf dha ni bersifat tebal. Tafkhim. Okey. Perlu dibaca dengan tafkhim lah pada dengung tu nanti. Kalau kita cerita sifat dha ni tebal, dia disebut sebagai musta'liyah mutbaqah. Huruf isti'la dan itbaq pada huruf dha. Jadi proses dengung berlaku secara tafkhim, tebal. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita bincang tentang martabat, ianya berada pada martabat yang kedua. Martabat awsat. Kerana nun mati dengan dha ni, kedudukan dia, kedudukan makhrajnya tidak jauh dan tidak dekat. Dia tengah-tengah. Sebab tu diistilahkan martabat awsat. Awsat ni maksudnya apa? Awsat ni maksudnya pertengahan. Baina, antara-antara. Okey. Jadi nak buat dia tak susah, tak senang. Cuma kena tebal tu je. Wala yanzuru. Wala yanzuru. Dhu. Kita standby nak sebut dha.
wala yanzuru. Kalau kita bandingkan dengan yang atas ni, cuba tuan-tuan tengok. Dua-dua ni tebal. Kan? Dua-dua ni tebal. Thamanan qa yanzuru yanzuru thamanan qa. Nampak tak? Ada sedikit perbezaan bunyi tu. Sebab apa? Kita sembunyikan tanwin ataupun nun ni, okey, di sisi huruf yang dia nak bertemu tu nanti. Ni huruf qaf, ni huruf dha. Jadi sebab tu lain bunyinya. Thamanan qalila wala yanzuru ilaihim wala yanzu. Dha jangan lupa. Kena standby dah nak keluarkan hujung lidah tu. Nak sebut zu tu nanti. Bukan waktu dengung tu lidah dah keluar ya. Belum. Waktu nak sebut za baris depan, baru keluarkan hujung lidah. Wala yanzuru. Baru keluar hujung lidah ketika kita sebut za baris depan tu. Boleh? Dua-dua tafkhim ya. Cuma berbeza pada dia punya martabat je lah. Atas faktor kedudukan makhraj tu. Kalau kat sini disebut martabat adna, dan di sini awsat. Ni paling bawah, ni paling ni tengah-tengah. Ni paling rendah, ni tengah-tengah. Tu je. Kalau ada yang kurang jelas berkaitan apa yang saya sebutkan ni ataupun apa yang dibincangkan oleh kawan-kawan di ruangan komen tu, jangan pening-pening lah cukup kita faham dia hukum ikhfa hakiki, tak apa, it's okay. Cukup sekadar tu. Tapi kalau nakkan lebih lagi, kita kena korek-korek lagi lah. Punya banyak lagi dia punya penceritaan dia tu. Kan? Sebab tu masuk martabat. Kalau nak cerita martabat gunnah pun banyak juga. Kan? Macam dalam kita semalam kita belajar apa? Kita belajar tentang martabat gunnah. So sudah tentu kat sini duduknya pada martabat yang ketiga, mukhfah. Kan? Itu kalau kita cerita deep lagi, banyak lah. Tapi kepada mereka yang beginner, baru-baru join, tak apa. Cukup faham hukum kat sini ikhfa hakiki kena dengung kadar dua harakat. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Cukup sekadar itu dulu. Okey? Kita belajar ni tak boleh push sangat. Nanti pening. Kan? Ambil sikit tu. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Wala yanzuru ilaihim. Zuru. Ra baris depan. Ru. Baik. Saya pernah sebut dah sebelum ni. Untuk ra baris depan ni, kita tahu dia tebal. Cuma dia takkan jadi zuru. Ru. Ra, ri, ru. Kita takkan baca ru. Yang, contohlah kalimah ni kan. Yang zuru. Tuan-puan. Sebab tu, kena hati-hati. Bila kata tebal ni, bukanlah sampai kita melampaui daripada apa yang sepatutnya. Zuru, ru, ra, ri, ru. Kita cuba tuan-puan sebut. Okey, kita sebut sama-sama. Ra, ri, ru. Ru. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Kita takkan sebut ru sampai bergulung lidah kita dah. Ru. Ru. Okey. Ra, ri, ru. 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 Ru, ri, ra. Gitu. Banyak kan main sebut-sebut gitu, insyaAllah boleh. Dan jangan pula terlalu nipis. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Yanzuru ilaihim. Boleh tak? Mula-mula memang pening, lama-lama jadi peningkatan, insyaAllah. Baik, zaman dulu belajar semua ikhfa dikatakan huruf NG di hujung, tak ada beza. Itulah cara belajar dulu, mungkin beza kan. Itu cara tok guru kita dulu-dulu.
Bukan kita salahkan mereka, betul cara dia orang ajar tu. Kan? Cuma biasalah. Pendekatan begitu. Okey lah. Baguslah mereka ajar kita dengan istilah NG dulu kan. Cuma sekarang ni, pada kita pula. Kita nak korek ilmu tu macam mana pula kan. Jadi NG tu sebenarnya sebagai pendekatan je. Supaya kita tidak baca hukum-hukum ikhfa ni secara izhar, secara jelas. Contohlah kan, kenapa tok guru kita dulu-dulu ajar dengan bunyi NG? Famanau, kan ada bunyi NG seolah-olah di hujung tu. Jadi mungkin itu sekadar pendekatan supaya nampak adanya perbezaan dari sudut nak membunyikan tu, supaya tak berlaku izhar. Contoh samanan. Jadi bila tok guru kata bubuh NG, samanan qalila, so dah nampak dah mirip kepada bunyi ikhfa tu. Dah ada dah lah. Cuma apa yang kita nak kena touch up balik, kita pelajari martabat tu, so baru kita nampak. Jangan kita salahkan guru kita dulu ya. Kan? Tapi apa pun kita ni, inisiatif kita sendiri. Jadi pada saya terbaiklah kaedah pendekatan guru-guru sebelum-sebelum ni. Mungkin yalah, dulu kata medium tak meluas begini kan. Jadi sekarang ni macam-macam, kelas online-nya semua boleh cerita, ada slide macam ni, boleh contoh-conteng. Jadi kalau dulu mungkin agak terbatas sikit. Jadi dengan kaedah itu pun dah cukup baik dah untuk kita ni, pelajar-pelajar ni. Okay. Kalau tak ada yang dulu, mana mungkin ada yang sekarang, betul tak? Ya, betul tu, tepat sekali. Okay. Cuma bila kita selami lagi bab-bab ikhfa ni, maka kita tengok yang zuru tak ada pun NG. Kalau kita buat NG, wala yang zuru, nampak lain tu. Wala yang kan, sebenarnya ada beza. Wala yang zu, sudah tak adalah, tak terpakai adalah kaedah NG tu. Wallahu a'lam. Okay. Baik, mana tadi? Ilaihim. La ini kita baca dengan lunak. Ilaihim. Ilaihim. Bacaan lin. Ilaihim. Mim mati bertemu ya. Okay, mim mati bertemu ya, izhar syafawi. Isaac S. Ilaihim. Him ni kita kena kemaskan bunyi dia. Ilaihim yaumal qiyah. Yau, kat sini bacaan lin, BL. Lain tersekat. Tersekat ke tuan-puan? Okey je kan? Ke Puan Hasmah tu je punya internet sangkut kot? Yang lain okey? Kalau tengok kat sini nampak macam okey je, hijau lagi. Baik. Yaumal qiyah. Mal ni alif lam qamariyah, ALQ. Yaumal qiyamati. Huruf qaf baris bawah, qi. Mal ni mal lah, alif lam qamariyah kan. Qiyah. Ya mak asli. Alif mat tu. Qiyamati wala la mat asli juga. Mat asli, alif mat sebelumnya baris atas. Qiyamati wala yuza. Huruf zai, bukan huruf zal hujung lidah tak payah keluar. Oops. Hujung lidah tak payah keluar. Wala yuzakkihim, mat asli. MA. Him, mim mati bertemu waw, izhar syafawi, jelaskan sebutan mim. Mim mati bertemu waw. Wala yuzakkihim, ki mat asli, ya mat sebelumnya baris bawah. Walahum, mim mati bertemu ain. Kat sini izhar syafawi. Isaac S. Ada dua izhar syafawi. Mim mati bertemu waw,
Mim mati bertemu ain. Walahum azabun alim. Walahum hum kemaskan Walahum za pun sama mat asli. Mat asli. Bun tanwin bertemu hamzah. Tanwin bertemu hamzah. Kat sini hukumnya izhar juga, tapi izhar halqi. Tanwin bertemu hamzah. Azabun walahum azabun alim. Hamzah beri atas a, lam baris bawah li. Ni yamat tuan-tuan Tapi bila kita berhenti, apa hukum dia? Mad arid lisukun 246. Walahum azabun alim. Boleh tak? Jadi alhamdulillah, selesai dah untuk dua ayat, ayat 76 dan 77. Kita dah bedah dah untuk semua ni. Tuan-puan ada soalan setakat ni untuk yang dalam perbincangan kita ni lah. Okey. InsyaAllah yang mana saya boleh bantu jawab, saya bantulah ya. Kalau tak boleh tu saya jawab kemudian lah nanti insyaAllah. Semua jelas tak? On tak on tuan-puan? On tak on? Hari ni kita habis awal sikit sebab ayat pendek kot noh. Baik, jadi insyaAllah tuan-tuan puan, sebelum kita pergi pada talaqi kita, saya nak maklum ni, nak bagi tahu insyaAllah pada petang ini kita akan ada izin ngaji macam biasalah, program mingguan kita kan. Sebentar sebelum kita talaqi saya nak kongsi sikit insyaAllah pada petang ni tuan-puan, siapa yang berkelapangan, kita akan ada satu webinar ataupun usrah santai kita lah berkenaan dengan hikmah musibah. Tajuk yang bakal dikongsikan pada petang ni iaitu hikmah musibah. Kadang-kadang kita menyangka musibah yang Allah datangkan pada kita ni adalah satu bebanan buat kita. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang Allah nak berikan pada kita. Jadi insyaAllah segala input-input yang saya nak kongsikan pada tuan-puan ni, saya ambil daripada satu buku, kok siapa yang ada kan, Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Sedap dia punya bahasa-bahasa buku dia ni. Jadi sedikit lah saya nak kongsikan pada tuan-puan petang nanti. Sekadar perkongsian ringkas saja, tak ada apa pun. Ni tak ada yuran apa semua tuan-puan dia usrah saja melalui Zoom. InsyaAllah kita buat pada jam 3 petang. So saya harap siapa yang ada ni bolehlah join. Bolehlah join petang ni. Boleh. Pukul 3 pukul 3 melalui Zoom meeting. So untuk link Zoom ni tuan-puan boleh dapatkan dalam grup Telegram. Boleh dapatkan dalam grup Telegram. Boleh. Grup Telegram. Petang ni insyaAllah. Grup Telegram nak dapat kat mana? Link dia ada kat apa nama? Ada kat atas. Cuba tengok. Kalau tak ada kat atas, tengok kat bawah. Link Telegram Tak pun saya letakkan, mungkin ada yang baru pertama kali join. Saya letakkan di ruangan komen. So tuan-puan boleh tekan link tersebut untuk masuk dalam grup Telegram. Boleh tengok di ruangan komen saya ada letakkan. Ada ralat kat saya pun berperasan. Terima kasih Encik Aslaha. Ni bukan 27 November, 27 Oktober. Hari ni. Saya pun berperasan.
Encik Aslaha sebut. Bukan November Oktober. Tersilap tu. Tak sabar nak masuk bulan 11. Okay, bulan 10 hari ni, InsyaAllah. So, kita jumpa petang ni insyaAllah. Baik, so kita dah habis dah bincang untuk muka surat 59 ni. Dan nanti insyaAllah kita akan saya akan bagilah dalam grup Telegram untuk satu muka surat penuh ni insyaAllah. Tuan-puan boleh simpan untuk rujukan. Tadi saya nampak ada soalan tadi. Mana dia? Mat Tabrah. Ada soalan. Mat Tabrah. Puan Surya Suyut. Mat Tabrah tu apa? Bukan tabrah kot. Ni mat tabriah mat tabriah ni mat penyucian. Ianya tak ada dalam perbincangan qiraat kita. Itu dalam apa nama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam tariq lain tu. Okey. Dalam tariq Al-Jazari. Dalam tariq Al-Jazari ada sebut mat tabriah. Apa lagi satu tu? Dia ada dua. Mat tabriah lah. Saya lupa lah pula nama dia. Tapi dalam qiraat kita dia tak ada kaitan. Okey. Mat tabriah. Mat penyucian. Boleh Puan Surya Sebab kalau hukum mat dalam Quran ni sebenarnya semua je mat jaiz je. Saya lupa lah apa nama satu mat lagi tu. Sebab jarang sebut pun. Benda tu tak ada dalam qiraat kita. Aduh, galak pula. Lupa nama dia. Mat tabriah. Ada dua. Satu lagi mat apa siapa ingat boleh nanti tulis. Mat ta'zim. Terima kasih Puan Nazrina. Mat ta'zim. Mat ta'zim. Ini pun sama. Tak ada juga. Kalau dalam pembelajaran kita itu dalam mat jaiz je. Saya punya tok guru cukup suruh berhati-hati bila nak bercerita ni. Maksudnya sebab kadang-kadang dicampur aduk kan. Dalam qiraat kita pun kita sebut mat ta'zim. Ini mat ta'zim. Sebenarnya tidak pun. Sebenarnya dalam bacaan kita sebut hanya dengan mat jaiz munfasil. Ada contoh tak kat sini? Kat sini tak ada. Dia ada dua. Tapi dua-dua perbincangan tu mat ta'zim dengan mat tabriah tu tak ada. Dia tak ada dalam kita punya kaedah ni. Dia berkaitan dengan kalimah Allah lah. Dia berkaitan dengan kalimah Allah. Macam kita baca la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi untuk yang baca dengan qasrun, nampak pening nanti tuan-puan. Sebab mat jaiz untuk dalam tariq Thayyibah ataupun Jazari ni, dia orang baca mat jaiz 2 harakat. Jadi bila mereka jumpa kalimah la ilaha illallah, dia orang tak baca 2, dia orang baca 4. Boleh baca 4. Itu jalan cerita dia lah. Sebab tu pada kita ni mat jaiz je. So tak perlu kot bawa perbincangan ni, sebab nanti dia mengelirukan orang. Cuma saya bagi tahu istilahnya itulah mat tabriah, mat penyucian. Dan saya tak ingat saya nak bagi contoh apa tak terlintas pula kat kepala saya ni. Cuma mat ta'zim ni lebih kita mengagungkan Allah. Kita yakin tiada Tuhan selain Allah. Boleh faham ke pening? Saya dah lama tak kupas benda ni, so saya ingat-ingat lupa jugalah dia punya syarah tu. Kena check kitab balik, kena buka buku balik. Okey. Cuma apa pun dalam perbincangan qiraat kita, kita tak ada sebut istilah ta'zim dengan tabriah ni. Ianya berada dalam perbincangan tariq yang lain. Boleh tuan-puan? Qiraat Hafs ni, qiraat Asim ni, kalau nak ikut
apa nama? Tarik ni tuan-puan, untuk kan kalau kita sebut macam ni kan, qiraat Asim, riwayat Hafs. Okey. So untuk riwayat Hafs ni sendiri terdapat 57 tarik, tuan-puan. 57 tarik. Kita ni baca salah satu. Okey, faham tak? Kita baca ni yang salah satu daripada 57 tu. Ini yang guru saya sebut ada 57 lah. Ada juga saya dengar yang berpendapat ada 53. Wallahu alam lah, saya tak pastilah mana yang tepatnya kan. Boleh nak? Nanti pening nanti. So jangan, kesimpulan dia tidak perlu kita ceritakan, merungkai benda-benda tu. Wallahu alam. Okey. Alif Lam Syamsiah. Macam mana simbol dia? Alif Lam Syamsiah nak kenal macam mana tuan-tuan dan puan? Ni Sekejap ni nota semalam ni. Okey. Alif Lam Syamsiah. Nak kenal dia macam mana? Senang je. Dia mesti ada hamzah wasal, kemudian ada lam, kemudian selepas dia akan ada huruf yang bersabdu. Ni formula dia. Boleh tak? Yang pertama ada hamzah wasal. Kemudian yang kedua, lam tidak bertanda. Lam tidak bertanda ni maksudnya tidak bertanda sukun tau. Lam tidak bertanda sukun. Lam kosong lah sukun. Sukun. Betul lah, sukun. Kosong. Sebab lam ni asalnya mati. Kemudian selepas dia akan ada 14 huruf syamsiyah yang bersabdu. Ni je cara nak kenal dia. Jadi contoh perkataan, saya bagi contoh perkataan. Kalau kita tengok dalam Quran tadi, mana alif lam syamsiah? Ada tak? Hari ni kita ada jumpa alif lam syamsiah ke? Tak apa, kalau tak ada saya buat lain lah. Kita ambil contoh perkataan as-sama. Okey, ni hamzah wasal. Kemudian lam kosong. Sin. Ni. Nampak ni tuan-puan? Dia mesti kena ada hamzah wasal, ada lam kosong, kemudian huruf yang bersabdu. Boleh tak ni? Ni nombor 1. 1. Ni 2. Ni 3. Ni 1. Ni 2. Ni 3. Tu je. Cara nak masuk dia dibaca secara idgham. Boleh? As-sama. As-sama. Lam tu kita tak baca dah lah.
As. As. Dapat tak? Hmm. Boleh. Jelas ke tuan-tuan dan puan? Ni alif lam syamsiah ni. Boleh eh? So ni contoh dia. Cara nak kenal dia 3 ni je. Dia mesti ada hamzah wasal, ada lam yang kosong, tidak bertanda, kemudian ada huruf yang bersabdu. Dah huruf yang bersabdu tu dah ada 14. Tak payah hafal pun 14 tu. Tengok ciri-ciri ni je. Ni formula dia. Okay, boleh. Tadi ada tanya azabun alim. Mak asli kat mana mak asli? Puan siapa tanya tadi? Puan Nursiah. Ustaz, ayat lahum azabun alim, Ustaz cakap baca sambung kat lahum dia mak asli. Kenapa ya kita baca sambung? Lahum. Puan silap dengar kot. Wala yuzakkihim walahum. Kalau kita berhenti kat sini, wala yuzakkihim, dah akan jadi izhar lah. Sama je. Yang mak asli tu yang saya sebut tu kat sini kot. Li tu asalnya mak asli, tapi bila kita berhenti dia jadi ma'rif disukun. Walahum azabun alim. Hum ni kekal dengan izhar syafawi. Dia tak jadi mak asli. Cuba tengok ni. Saya tulis IZS, izhar syafawi. Okey, dia tak akan jadi mat lah pada hukum mim mati. Boleh. Puan Nursiah. Lahum ni. Ni kan yang puan maksudkan tu. Di izhar, nampak ni. IZS, izhar syafawi. Zaya mak asli. Li ni memang asal mak asli tapi berhenti jadi ma'rif disukun. Itu sahaja. Okey, baik. Okey, so tak ada apa dah kot InsyaAllah. Kalau ada yang saya terlepas tu minta maaf lah ya. Pasti macam dah jawab kot semua. So itu sahaja untuk hari ni. Nanti saya akan bagikan muka surat 59 ni nanti ya. So hari ni hari Rabu, esok Khamis. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi. Esok kita boleh ambil 2 ayat lah. Okey tak? Boleh kot 2 ayat insyaAllah. Esok kita bedah ayat 78 dengan 79. 78 dan 79. 2 ayat ni. So nanti boleh bedah siap-siap. InsyaAllah esok kita bincang sama-sama. Boleh nak? Baik. Jom kita baca dulu. Izhar syafawi dengan izhar halqi ni sama-sama dibaca jelas. Cuma contoh kalau izhar syafawi mim tu dia ada sukun. Kalau izhar halqi nun dia ada sukun. Tu je cara nak kenal dia. Boleh tak? Puan yang bertanya. Okey, contoh macam ni. Mana ke dia? Ni contoh izhar syafawi. Ni izhar syafawi hukum mim mati. Kalau hukum nun mati, contoh ni. Ni izhar halqi, yang ni izhar syafawi.
Ni izhar halqi. Okey. Man. Dan di bawah ni ada tadi? Ni. Wa aymanihim. Mim mati yang ada sukun, nun mati yang ada sukun. Kalau nun mati yang ada sukun, izhar halqi. Ni, nun mati yang ada sukun, izhar halqi. Mim mati yang ada sukun, izhar syafawi. Tu je. Boleh? Baik, insyaAllah kita mulakan Kita mula baca daripada bala ni, insyaAllah. Kita talaqi sama-sama Jom. Bersedia semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Innalladzina Astagfirullahaladzim. Sekali lagi tuan-tuan Innalladzina yashtaru. 1, 2, mula. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Jadi insyaAllah selesai untuk kita punya perbincangan hari ini. InsyaAllah esok kita sambung lagi esok kita akan sambung lagi. Izhar syafawi, izhar halqi. Macam saya sebut tadi, izhar halqi dalam hukum nun mati ataupun tanwin. Kalau izhar syafawi duduknya dalam hukum mim mati. Cara nak kenal pula, kalau nun bertanda sukun ataupun tanwin yang selari, tu dalam Quran cara nak kenal. Nun sukun bertemu dengan 6 huruf halqiyah, datang daripada halqum, ada 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu untuk izhar halqi. Cara nak kenal nun yang ada sukun. Izhar halqi. Izhar halqi. Izhar maksudnya jelas, halqi maksudnya halqum, bertemu dengan huruf halqum, ada 6 huruf. Hamzah ni salah satu huruf. Kalau izhar syafawi, mim yang ada sukun, cara nak kenal dia. Dan dia akan bertemu dengan 26 huruf selain mim dan ba. Huruf hijaiyah ada 29. Sorry, ada 28. Kita tolak alif mat So tolak 2 mim dan ba. So ada 26 huruf. Jadi 26 huruf itulah huruf izhar syafawi. Sa ini termasuk salah satu daripada 26. Cara nak kenal hukum izhar syafawi, mim yang ada simbol sukun. Itu sahaja. Ni secara ringkas lah saya terang nanti kalau tak jelas juga, insyaAllah nanti kita boleh bincang lagi esok. Boleh semua? InsyaAllah nanti bolehlah join Kito. Okay, Kito ni kelas intensif. Kelas intensif tajwid online. Kelas intensif ni maksudnya kita kupas satu persatu tajuk hukum-hukum. Dia tak samalah. Kalau tuan-puan tanya sama ke dengan sharing tajwid ni, Wallahualam. Kalau pada saya rasa tak samalah. Mungkin kawan-kawan yang dah ada pengalaman kelas kita mungkin boleh respon sikit, siapa yang dah ikut kita. Sama tak dengan sharing tajwid? Berdasarkan pandangan tuan-puan yang dah ikut kita ni, macam mana? Sama tak perjalanan kita dengan sharing tajwid ni? Sebab ada orang confuse. Ada orang kata sama je ke? Jadi kalau tanya saya jawab tak sama. Cuma nantilah, takut ada yang kurang percaya kan. So kita minta sahabat-sahabat yang ada pengalaman. Kita ni sekarang ni tak ada lah Sekarang ni tengah berjalan untuk batch yang ketiga. Nanti insyaAllah habis batch yang ketiga ni, kita akan sambung untuk batch yang keempat. Ustaz, ayat nombor 2. Ayat nombor 2. Baris yang kedua ni. Yang ni ke? Ni ya mat. Cuma ditulis dalam bentuk begini. Ni huruf ya. Jadi baca ni semalam punya bincang. Sorry, hari Isnin. Ummiyina, yina, 2 harakat. Ni yang saya hijaukan ni. Ni huruf ya. Okey. Puan Siti Khadijah Jamaluddin. Puan tanya apa tu? Dah jawab dah tadi. Okey. Ya, itu huruf ya. Puan apa? Puan Siti Khadijah. Itu je lah.
InsyaAllah. Siapa yang ada pengalaman dalam kita tu mungkin tahulah nak jelaskan macam mana kan. So itu saja insyaAllah. Selesai untuk hari ni. Nanti saya bagi page ni. Dan esok ingat 2 ayat. InsyaAllah kita sambung 87 88 89. Baca 2 harakat Puan Siti Khadijah. Ya betul. So wallahu alam. Terima kasih yang kongsi-kongsi jawapan tu. Tak ada apa dah. So selesai. Jangan lupa tuan-tuan, petang ni jom sama-sama petang ni santai-santai je sambil-sambil makan popcorn tuan-puan. Makan nasi. Boleh join petang ni jam 3 nanti join grup lah. Grup Telegram dulu. Link ada kat komen. Dah hilang dah. Allah, dah hilang. Tak apa, nanti tuan-puan boleh cari link tu, ada kat deskripsi. Itu saja. InsyaAllah kita tangguhkan dulu. Kita baca doa tilawah bersama-sama tuan-puan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Zurina, tu bukan Mak Silah. Sorry itu Mak Tamkin tu, 2 harakat. Mak Silah Qasrah lain. Itu hadamir. Yang puan tanya tadi, yang ya tu kan, jangan keliru dengan bentuk dia. Sekejap, saya nak betulkan keadaan sekejap. Yang ni ni bukan Mak Silah Mak Silah lain. Mak Silah yang ni. Yang ni ni Mak Silah. Memang rupanya sama, macam sama. Dia sama sebab dia huruf ya, tapi bukan sebab dia Mak Silah. Ni Mak Silah bi'ahdihi, yang ni ummiyi gitu. Okay, jom. Boleh. Alright. Jom kita tangguhkan doa. Ya Allah, saya tak buka ke? Patutlah. Sorry. Saya ada tanda tadi. Ni ni. Patut diam je. Ni Mak Silah. Yang ni bukan, ni Mak Tamkin ni. Ummiyi. Jangan keliru dengan bentuk ni. Mak Silah yang ni dia melibatkan hal dhamir. Yang ni ya Mak. Kalau tanya hukum Mak Tamkin. Okey. Boleh. Tak apa. Keliru pula dah Puan Zurina. Tak apa, pelan-pelan insyaAllah. Biasalah tu. Okey, baik. Selesai. Jom kita baca doa dulu bersama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah. Puan Zurina okey ke tu? Tengok petik nama Puan Safiah tu. Allah. Okey.
Jadi insyaAllah itu saja tuan-tuan dan puan untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan buat semua. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari. Dan saya mohon maaf andai ada kekurangan dalam penyampaian saya. InsyaAllah yang baik itu semua datang daripada Allah SWT. Yang kurang daripada saya sendiri. Maaf andai ada keterlanjuran bahasa ya. Dan jumpa petang ni pada usrah santai kita yang bertajuk Hikmah Musibah. InsyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Saya terbaca komen. Ada benda lawak sikit. Nak ujung-ujung ni. Okey. Jom kita undur diri dahulu insya-Allah. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, itu saja tuan-puan. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. InsyaAllah jumpa petang ni, jumpa esok pagi untuk sharing tajwid dalam episod 193 untuk esok insya-Allah. Jom saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد اجتلا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا ناجحا
مسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه هوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور 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 هو النور